Saya Muhammad Zubair Awang bin Osman, dalam Kuasa 133. So, kumpulan kami akan menggunakan salah satu pengusaha strategi bagi company JLC, iaitu KPJ Healthcare Berhad. Okey, sebelum kita pergi lebih lanjut, so kita tengok pada tahun 2020 Malaysia dan juga dunia dilanda COVID-19. So yang menyebabkan sektor kesihatan mengalami masalah, maksudnya dalam keadaan yang kritikal. So sekarang ni apa yang kita nampak dari segi penanganannya, kita nampak perlunya pihak JLC untuk bekerjasama dan juga membantu pihak kerajaan. Dan kita boleh lihat dari sini dari segi strategi pihak JLC untuk membantu kerajaan, collaboration antara JLC dan juga kerajaan. Okey, berkaitan dengan latar belakang, sedikit sebagai latar belakang KPJ Healthcare Berhad ni. Jadi ni ditubuhkan pada 1992, mempunyai 28 hospital swasta dalam negara dan juga 4 di luar negara. So dia menyediakan visi dia menyediakan rawatan kesihatan, penjagaan dan diagnos yang luas kepada semua masyarakat mereka. Okey, maksudnya kita nampaklah KPJ ni di bawah syarikat JLC yang berada di bawah Johor, di bawah kerajaan negeri Johor. Okey, strategi awam iaitu berkaitan dengan isu dan cabaran. Kita tengok terdapat beberapa cabaran, iaitu JLC dengan juga awam. Kita faham JLC ni dia lebih pada kebajikan, awam ni dia lebih kepada kebajikan, dan juga JLC ni dia lebih kepada profit. So bagi cabaran-cabaran ni kita nampak ada dua perkara, iaitu pertama adalah kesiap penjagaan daripada COVID-19 yang menyebabkan bisnes KPJ lumpuh, di mana 67% sakit-sakit diminta untuk balik untuk mendapatkan rawatan di rumah. Okey, dan yang kedua adalah hubungan di antara sektor awam dan swasta, di mana sistem penjagaan yang tidak teratur. Maksudnya kerajaan ada cara dia dan juga pihak swasta ada cara dia. So benda-benda ini perlu diselesaikan bersama untuk mendapatkan kebaikan bersama di antara pesakit, dan juga satu perjanjian perlu dibuat di antara pihak kerajaan dan juga pihak swasta dan JLC. So memastikan menang-menang di antara kedua belah pihak. So seterusnya saya silakan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rusmin binti Rosman, memetrik 267371. Okey, yang pertama adalah analisis persekitaran luaran dan dalaman, di mana analisis PSK telah digunakan. Faktor persekitaran yang terlibat adalah faktor sosial budaya, faktor ekonomi, faktor teknologi dan faktor politik. Faktor sosial budaya, okey, meningkatkan kesedaran dalam pelindungan penjagaan kesihatan, di mana KPJ telah mempromosikan pelbagai pendidikan dan kesedaran awam yang melibatkan saringan lalu COVID-19 dan pelaksanaan vaksinasi kepada barisan hadapan. Yang kedua adalah jantina dan kepelbagai umur kaki tangan perubatan, di mana di KPJ lebih ramai doktor lelaki berbanding dengan doktor wanita, dan kaki tangan yang lebih tua akan membimbing kaki tangan baru. Itu adalah konsep di KPJ. Seterusnya adalah faktor teknologi, di mana penjagaan ambulatory beralih kepada perkhidmatan dalam talian. Pesakit tidak perlu lagi beratur untuk mendapat ketemu janji, semuanya berada di atas talian. Yang kedua adalah penawaran teleperubatan, di mana ubat-ubatan akan terus hantar ke rumah tanpa perlu datang ke hospital. Seterusnya adalah faktor ekonomi, di mana kadar penggunaan kata yang lebih rendah daripada jagaan. Faktor ini disebabkan semasa Perintah Kawalan Pergerakan menyebabkan rekod lebih rendah sebanyak 25%, manakala selepas itu telah meningkat kepada 52%. Yang kedua adalah peningkatan pendapatan negara, di mana KPJ telah membeli pelbagai jenis vaksin COVID-19 supaya orang ramai boleh mendapatkan vaksin tersebut tanpa menunggu giliran. Seterusnya adalah faktor politik, di mana telah menggunakan undang-undang dalam pelindungan pengguna. Yang kedua adalah dasar cukai dan kawalan perdagangan yang takrif. Seterusnya adalah Five Force oleh Michael Porter, di mana kuasa tawar-menawar merujuk kepada tekanan yang boleh digunakan oleh pelanggan kepada perniagaan untuk menyampaikan produk dan perkhidmatan atau harga yang berkualiti dan lebih tinggi, di mana faktor ini telah menggunakan dua, iaitu kos penawaran dan pergantungan terhadap bekalan. Kuasa tawar-menawar pembeli, salah satu kuasa yang dicadangkan oleh analis industri adalah kuasa tawar-menawar pembeli. Kuasa tawar-menawar ini merujuk kepada tekanan yang boleh digunakan oleh pelanggan atau pengguna kepada perniagaan. Yang kedua, kos penukaran. Majoriti hospital Malaysia menyediakan rawatan atau kemudahan yang serupa kepada pesakit. Ini bermakna ia memberi perbezaan yang rendah antara rumah jagaan. Akibatnya, kos penukaran untuk pelanggan akan menjadi rendah dan pelanggan akan bertukar dengan mudah antara syarikat penjagaan kesihatan dan mendapat tawaran yang lebih tinggi. Yang kedua, pergantungan terhadap bekalan. Pendapatan pembeli merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kuasa tawar-menawar pembeli. Sekiranya pendapatan mereka rendah, kemungkinan besar mereka akan dirawat di hospital awam. Yang keempat, kuasa tawar-menawar pembekal. Kuasa tawar-menawar pembekal adalah salah satu kuasa penting dalam rangka jenis analisis. Pembekal dapat menekan syarikat dengan menaikkan harga, menurunkan kualiti atau mengurangkan ketersediaan barangan dan perkhidmatan. Walau bagaimanapun, kemajuan teknologi telah menghasilkan
banyak penambahbaikan dalam peralatan perubatan. Ancaman pendatang baru. Kekuatan ini mengambil kira betapa sukarnya pesaing untuk memasuki industri. Peserta baru dalam perniagaan akan membawa inovasi baru dan dorongan untuk mengembangkan bahagian pasaran mereka. Halangan dalam industri penjagaan kesihatan adalah sangat tinggi. Apabila membandingkan industri penjagaan kesihatan dengan industri lain, halangan kemasukan biasanya agak tinggi dalam industri penjagaan kesihatan. Ini disebabkan oleh had ikutan kerajaan. Sebelum mereka boleh dibuka, semua kemudahan perubatan swasta di Malaysia mesti mendapatkan kelulusan untuk beroperasi di bawah fungsi kemudahan dan perkhidmatan kesihatan swasta 1998. Seterusnya, kekurangan doktor. Kekurangan doktor menimbulkan halangan yang ketara untuk pendatang lain masuk. Seterusnya, ancaman produk dan perkhidmatan pengganti. Penggantian untuk doktor swasta dan menjinakkan penjagaan kesihatan. Persaingan di antara syarikat yang ada, meningkatkan jumlah pesaing. Teknologi dalam industri penjagaan kesihatan merupakan satu lagi isu yang harus difikirkan oleh KPJ. Lebih ramai syarikat-syarikat lain yang sedang membangunkan persaingan yang ketara untuk bidang kepasaran seperti rawatan kronologi, pembedahan mata, penjagaan kesihatan mental dan kemasukan bersalin. Hasil daripada kemajuan perubatan dan bidang perkhidmatan kepakaran memaju perkembangan kukuh ke arah pengkhususan wad hospital. Nama saya Syamila binti Husin, Mencik 28 212. Saya akan memperkatakan mengenai SWOT analisis di KPJ Healthcare Berhad ni. Dan analisis SWOT ini adalah rangka kerja yang biasa digunakan oleh sesebuah organisasi untuk menimbas, menganalisis dan menepasti faktor dalaman dan juga luaran yang mana ia memberi kesan kepada organisasi. Sepanjang analisis ini, organisasi juga dapat menentukan perkara yang dapat membantu dalam mencapai organisasi serta halangan yang harus diminimumkan untuk mengembangkan dan juga mengekalkan perniagaan. Daripada segi sudut kekuatannya, seperti kedudukan pasaran yang kukuh, KPJ ini telah disenaraikan sebagai salah satu penyedia penjagaan kesihatan swasta yang terkemuka di negara ini. Terdapat 28 hospital di Malaysia, 2 di Jakarta, Indonesia dan satu lagi di Bangkok, Thailand dan satu lagi di hospital di Bangladesh. Segi kualiti dan juga prestasi mereka juga tidak dapat dinafikan. Kumpulan ini terus diiktiraf oleh badan akreditasi seperti Persatuan Kualiti Kesihatan Malaysia, Suruhanjaya Bersama Antarabangsa dan juga KPJ mendapat akreditasi oleh Sistem Pengurusan Bersepadu iaitu IMS. Yang keduanya, kekuatan KPJ dari sudut pelbagai perkhidmatan pakar, yang mana KPJ ini dia menyediakan pusat khusus perkhidmatan serenti yang bermakna mereka boleh mengakses pelbagai perkhidmatan atau memenuhi semua keperluan penjagaan kesihatan mereka sebaik saja mereka memasuki kemudahan tersebut untuk menyediakan rawatan yang komprehensif. Dan kekuatan KPJ ini dari sudut yang ketiga, perkhidmatan penjagaan kesihatan yang paling berkualiti. Sepanjang tahun, KPJ Berhad ini telah membina platform pengurusan kaki tangan yang kukuh khususnya dalam bidang perkhidmatan pelanggan. Selain daripada tiga perkara tadi, kekuatan dari sudut pelbagai program akademik, KPJ telah menjadi sinonim dengan standard kualiti tertinggi dalam perniagaan kesihatan dan banyak industri bermula dari tahun 1991 dengan pelancaran kolej kejuruteraan pertama di negara ini yang bernama PNC, iaitu International College of Nursing and Health Science yang menawarkan diploma 3 tahun dalam kejururawatan. Selain daripada kekuatan yang itu, ia juga dilihat dari sudut inisiatif tanggungjawab sosial korporat, yang mana KPJ berbangga dengan reputasinya sebagai peneraju dalam bidang tanggungjawab sosial korporat. Dan klinik wakaf UMNO juga merupakan salah satu inisiatif utama kumpulan ini, inisiatif Puan ni, yang mana inisiatif Puan ni bermula pada tahun 1998 dengan sebuah klinik sederhana di Johor Bahru dengan kerjasama antara KPJ dan syarikat induknya iaitu Jacob. Assalamualaikum, nama saya Nur Atika binti Sazali, nombor matrik 252363. Saya akan meneruskan pembentangan dengan subtopik peluang ketika pelancong perubatan. Semasa pandemik COVID-19, kemasukan pelanggan KPJ daripada luar negara tidak dibenarkan kerana KPJ telah diberikan penutupan sementara sepada antarabangsa. Namun begitu, KPJ tetap bergiat aktif dan menghadkan kos dan membuatkan promosi kepada warga asing yang kekal di Malaysia. Selain itu, KPJ turut aktif membuat konsultasi susulan dengan pesakit, contohnya dengan melalui platform digital. Keempat ialah mengubah cara menjadikan penjagaan kesihatan berkomunikasi antara satu sama lain. Dengan cara ini, interaksi dalam kalangan pengamal penjagaan kesihatan berubah disebabkan pergerakan terhad semasa pandemik COVID. Dengan penggunaan teknologi yang semakin meningkat,
dengan ketara. KPJ boleh menggabungkan titik sentuhan teknologi seperti contohnya webinar, mesyuarat maya, telejualan dan tele pemasaran. Dengan cara ini mungkin dapat mengurangkan pembelajaran mereka dan memaksimumkan hal mereka setakat yang mungkin. Kelima adalah peralihan jangka pendek dalam aliran pesakit daripada hospital swasta ke hospital awam. Akibat daripada wabak itu, profesional penjagaan kesihatan kini mempunyai lebih banyak peluang untuk membezakan perkhidmatan mereka yang mana terdapat keperluan yang semakin meningkat, khususnya rawatan di hospital kerajaan yang paling baik ditangani dengan peningkatan pembiayaan. Hal ini membolehkan KPJ berganding bahu dengan institusi yang lain memberikan perkhidmatan berkualiti tinggi, contohnya seperti e-perundingan, inisiatif sokongan pesakit dan program asas pesakit. Daripada hasil ini, KPJ mungkin boleh bekerjasama dengan agensi kerajaan untuk mengenal pasti, mengakses dan menyokong penjagaan kesihatan yang mampan melalui pelbagai program. Daripada segi ancaman pula, satu ialah kekurangan pembekalan kaki tangan, perubatan yang berkelayakan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Tuan Mabin Tuan Mat, nombor metrik 267421. Saya akan menerangkan berkaitan cadangan strategi. Cadangan strategi dibahagikan kepada 5. Yang pertama, terlibat dalam pelancongan perubatan. Bagi menarik lebih ramai warga asing, KPJ Healthcare boleh melibatkan diri dalam pelancongan perubatan akademik. Bagi memanfaatkan peluang pelancongan perubatan di KPJ Healthcare yang ingin menarik mana-mana warga asing atau expatriate yang tinggal di Malaysia untuk mendapatkan rawatan perubatan. Memandangkan Malaysia adalah salah satu destinasi pelancongan perubatan yang terbaik di dunia. Menekankan akademik sebagai salah satu sebab pelancongan perubatan adalah strategi yang cemerlang. Yang kedua, bina lebih banyak hospital-hospital pakar untuk memenuhi permintaan penjagaan kesihatan yang semakin meningkat. Dari perspektif ancaman, KPJ Healthcare mungkin menghadapi masalah untuk mengekalkan pembekal perubatan. Dengan bantuan daripada kerajaan, KPJ Healthcare berjaya melayani pelanggan mereka dengan cekap. Kerjasama ini pasti memberi manfaat kepada kedua-dua pihak untuk menangani masalah peningkatan COVID-19. Perusahaan strategi adalah penting untuk kejayaan organisasi. Bahkan mestilah pengetahuan dan pantas untuk mengawal selera dan menyelesaikan masalah berkaitan dengan organisasi bagi menjamin syarikat dapat menjalankan operasi dengan baik serta mencapai matlamat yang telah ditetapkan. Antara tanggungjawab penting dalam memastikan syarikat berjalan dengan cekap dan tanpa persukaran sekitar dalaman dan luaran. Isu dan cabaran dalaman dan luaran akan mempunyai pengaruh langsung dan tidak langsung bagi pertumbuhan dan keuntungan syarikat. Syarikat boleh menggunakan analisis SWOT untuk menangani masalah disebabkan oleh kedua-dua punca, luaran dan dalaman. Sekian, terima kasih.